Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami terdiri daripada Nurin Husna dan juga saya Wan Hidayati akan membentangkan tugasan 2 bagi kursus Fiqh Kekeluargaan Islam. Kod kursus FKIK 3013. Sebelum itu, maafkan saya. Sebelum itu, kita akan lihat dulu soalan tugasan bagi tugasan 2. Jadi, soalan berbunyi, anda secara berkumpulan dikehendaki membentangkan persediaan untuk menganjurkan satu sesi forum berkaitan dengan prosedur perkahwinan dalam Islam di Malaysia. Jadi, pembentangan ini akan merangkumi persiapan sebelum, semasa dan juga selepas forum dilaksanakan. Okey, ini adalah tajuk forum yang telah dilaksanakan oleh kumpulan semester ini untuk kursus Fiqh Kekeluargaan Islam, iaitu Indahkah Perkahwinan. Dan untuk kumpulan kami, kami telah ditugaskan untuk menjadi ahli jawatan kuasa kertas cadangan untuk forum kali ini. Okey, ini merupakan tindakan persediaan program forum kali ini bagi AJK Kertas Cadangan. Jadi kami bahagikan kepada 3 pelaksanaan, iaitu sebelum forum, semasa forum dan juga selepas forum. Jadi saya akan membentangkan apa yang telah kami buat sebagai AJK Kertas Cadangan sebelum pelaksanaan forum. Okay. Baiklah, jadi yang pertama kami telah menyediakan kertas cadangan. Kelebihan penyediaan kertas cadangan antaranya ialah bagi mengenal pasti maklumat-maklumat penting berkaitan program forum yang akan dilaksanakan, dan kertas cadangan ni ibarat seperti panduan pemulihan atau dokumentasi program secara ringkas dan padat dan boleh dijadikan sebagai rujukan yang mudah diakses jika terjadi apa-apa masalah. Jadi ini akan membantu pengguna dalam skop kita siswa guru atau pengelolaan sistem faham bagaimana sesuatu program tersebut berfungsi dan bagaimana mereka perlu mengatasi masalah yang mungkin timbul semasa program. Seterusnya, kertas cadangan ini juga amat bagus untuk perancangan awal lah, bagi memastikan kelancaran semasa program berlangsung. Jadi kelebihan yang terakhir ialah kami berpendapat bahawa ahli jawatan kuasa kertas cadangan telah bekerjasama dengan baik dalam menyiapkan kertas kerja. Sebagai contoh, terdapat 9 orang AJK kertas cadangan dan antara 9 orang kami bahagikan tugas masing-masing. Sebagai contoh, saya dan Nurin menyiapkan senarai jawatan kuasa, orang lain menyiapkan asas pertimbangan, tujuan forum itu dilaksanakan dan sebagainya. Seterusnya, bagi kelemahan penyediaan kertas cadangan untuk forum kali ini, antaranya ialah kekeliruan dalam perubahan moderator. Ini kerana setelah kami menyiapkan kertas cadangan, secara tiba-tiba saya dapat mesej daripada salah seorang AJK protokol yang menyatakan bahawa mereka telah ubah moderator lain kerana moderator yang sebelum tu ada kekangan peribadi. Jadi terdapat kekeliruan lah sikit
sebab dalam kertas cadangan moderator lain, tapi yang melaksanakan yang menjadi moderator semasa forum orang lain. Seterusnya terdapat juga beberapa AJK yang kurang jelas mengenai skop kerja mereka. Ini kerana ramai beberapa orang personal message saya dan tanya saya apa skop kerja mereka, sama ada AJK protokol atau AJK AJK publicity. Mereka tidak tahu apa yang perlu mereka buat bagi melunaskan tugas AJK mereka. Jadi untuk penambahbaikan, bagi kelemahan pertama, mereka perlu berbincang dengan AJK yang terlibat dengan lebih efisien untuk mendapatkan kata putus bagi mengelakkan sebarang kekeliruan seperti perubahan moderator tadi. Dan seterusnya, skop kerja bagi setiap AJK perlu disertakan dalam kertas cadangan di bahagian senarai jawatan kuasa. Contohnya, seperti senarai jawatan kuasa, kami hanya menyatakan bidang tugas dan ahli jawatan kuasa. Sepatutnya kami sediakan satu lagi kolom untuk menyatakan skop kerja bagi setiap bidang tugas. Jadi di sini kami telah sertakan bukti penyediaan kertas cadangan. Yang kedua, menyemak kertas cadangan dengan pensyarah. Antara kelebihan semak kertas cadangan dengan pensyarah, sebarang kesalahan maklumat dapat dibaik pulih dan juga hasil akhir kertas cadangan dapat dipertingkatkan dengan lebih baik setelah disemak oleh individu yang lebih pakar, dan dalam konteks kita ialah pensyarah. Namun begitu, setelah disemak, terdapat beberapa kelemahan dalam kertas cadangan tersebut. Contohnya beberapa kesalahan ejaan dan juga peruntukan masa bagi tentative program, sebab kami tersilap pagi dan petang. Tapi dah baiki selepas disemak oleh pensyarah. Jadi bagi penambahbaikan, kami sepatutnya melakukan semak semula ataupun double check beberapa kali bagi memastikan tiada sebarang kesalahan sama ada dari segi ejaan ataupun maklumat program yang dijantakan dalam kertas cadangan, kerana ini mungkin akan menyebabkan terjejasnya kelancaran program yang akan dilaksanakan. Ini adalah bukti semakan kertas cadangan. Ini WhatsApp saya dengan WhatsApp kami dengan Ustazah untuk berjumpa Ustazah bagi semak kertas cadangan. Seterusnya, kami juga berjumpa dengan Ketua Jabatan untuk meminta tanda tangan bagi permohonan sumbangan. Antara kelebihan permohonan sumbangan ialah dapat mengurangkan kos yang perlu dikeluarkan oleh para siswa guru untuk kutipan yuran. Jadi kami untuk siswa guru kami hanya kutip RM13 seorang, dan bayaran penceramah telah ditaja oleh surau sebanyak RM500. Jadi ini telah mengurangkan beban para siswa guru untuk membayar kos bagi melaksanakan forum ini. Seterusnya, kelemahan yang dapat dikesan ialah pengurusan yang tidak cekap menyebabkan sumbangan diterima lewat, dan ini kerana AJK terlepas pandang dalam menyiapkan surat permohonan sumbangan bagi program forum menyebabkan tanda tangan Ketua Jabatan tertangguh. Jadi disebabkan kami terleka dengan AJK kertas cadangan, jadi kami ingatkan kita perlu siapkan kertas cadangan je. Jadi surat permohonan sumbangan kami terlepas pandang. Jadi
2 hari sebelum forum baru surat tu disiapkan dan dihantar kepada ketua jabatan untuk ditandatangani. Jadi penambahbaikan, setiap AJK perlu memainkan peranan masing-masing bagi melunaskan tugas dengan jayanya, dan persediaan awal perlu dilakukan supaya tidak ada yang tertinggal lah. Dan juga semak semula juga amat penting bagi bagi AJK yang terlibat untuk memastikan skop kerja mereka dilunaskan dari setiap sudut. Seterusnya saya serahkan kepada maafkan saya. Ini bukti permohonan sumbangan. Ini surat permohonan sumbangan dan juga ada ahli kami yang menyiapkan surat permohonan sumbangan tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Nurin Husna. Baiklah, bagi tindakan semasa pelaksanaan forum untuk AJK kertas cadangan, yang pertamanya kami memastikan program tu berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Jadi kelebihan tindakan ini adalah keselarasan dengan matlamat, iaitu kita nak pastikan program tu berjalan dengan sejajar dengan matlamat kita dan objektif yang telah pun dirancang. Seterusnya, kelebihannya adalah pengurusan risiko yang boleh mempengaruhi prestasi program. Jadi bila kita pastikan program tu berjalan dengan lancar, ia dapat membantu untuk mengenal pasti dan mengurangkan risiko yang boleh mempengaruhi prestasi program. Seterusnya, dari segi efisiensi sumber, iaitu untuk memastikan penggunaan sumber seperti masa, wang dan tenaga dilakukan dengan cekap. Kita tidak mahu berlaku terlalu kurang masa ataupun terlalu banyak masa yang lebih untuk forum itu dilaksanakan. Okay, seterusnya, bagi kelemahan tindakan ini pula, yang pertama adalah kompleksiti. Kerana untuk memastikan program berjalan seperti yang dirancang, ianya boleh menjadi tugas yang kompleks dan melibatkan pelbagai faktor seperti faktor masa ataupun faktor kekangan tempat itu sendiri. Jadi untuk penambahbaikan ini, kita melakukan penyelidikan risiko, iaitu kita mengenal pasti potensi halangan yang mungkin timbul semasa forum itu dilaksanakan. Jadi kelemahan yang kedua pula adalah faktor luaran seperti perubahan dalam persekitaran atau masalah tidak dijangka boleh memberi kesan kepada pelaksanaan program. Okey, contohnya sebenarnya sebelum forum itu dilaksanakan, tempat asal yang kami rancang untuk melakukan forum itu adalah di dalam dewan. Tetapi disebabkan ada pertindihan dengan program lain, kami terpaksa menukar kepada dewan terbuka. Jadi alhamdulillah perkara ini diselesaikan sebelum forum itu dilaksanakan. Jadi ia tidak menjadi masalah yang besar kepada kami. Jadi untuk mengurangkan atau memperbaiki kelemahan itu, kami bekerjasama sebagai pasukan atau AJK untuk memastikan semua memainkan peranan dan tanggungjawab mereka dengan betul. Seterusnya, kami juga melakukan pemantauan masa mengikut jadual acara. Jadi kenapa tindakan ini penting adalah kerana yang pertama, kita dapat merancang dan mengatur organisasi yang lebih baik. Jadi pemantauan masa ini membantu kita untuk merancang sesuatu program ataupun forum tersebut dengan lebih baik untuk mengelakkan kebingungan ataupun kesalahan yang boleh berlaku tanpa jadual. Jadi bila adanya jadual yang kita telah susun dalam kertas cadangan itu, kita boleh pantau masa dan juga aktiviti yang dijalankan pada mengikut waktu yang sesuai. Seterusnya
adalah penjimatan masa. Jadi bagi mengelakkan pembaziran masa, kerana pemantauan masa ni yang berterusan membolehkan kita untuk mengenal pasti apabila di mana masa itu digunakan dengan tidak berkesan. Okey, contohnya bila ada sesi soalan, kita buka soalan tu kepada 2 atau 3 soalan sahaja mengikut masa yang telah ditetapkan. Jadi seterusnya adalah penyesuaian pantas. Jadi pemantauan masa ni membolehkan kita menyesuaikan masa tu jika ada perubahan atau kelewatan dalam jadual, dan ini membantu dalam menjaga fleksibiliti program ataupun forum tersebut. Salah satu kelemahan yang kami dapati daripada tindakan ini adalah kesukaran untuk mengukur prestasi yang sebenar, kerana prestasi itu tidak semestinya sepadan dengan penggunaan masa. Seseorang itu boleh menghabiskan banyak masa pada sesuatu, tetapi hasilnya mungkin tidak mencerminkan penggunaan masa yang efisien. Contohnya apabila kita tujukan soalan kepada panel, mungkin panel itu terlebih menjawab soalan tersebut sehingga terlebih masa. Jadi apa yang kami buat adalah kami memantau secara berterusan mengikut jadual. Contohnya kami juga setkan masa berapa minit untuk setiap panel untuk bercakap. Jadi bila dia dah sampai kepada had masa untuk dia bercakap tu, kita bagi peringatan kepada diorang, kepada panel itu untuk berapa minit, contohnya lagi 2 minit tinggal ataupun okey masa dah habis. Okey. Seterusnya adalah komunikasi yang efektif, iaitu kami memastikan komunikasi antara semua pihak yang terlibat tu dalam acara untuk memastikan pemantauan masa tu berjalan dengan lancar. Dan selain itu, kami juga memastikan bahawa semua peserta dan penganjur mempunyai pengurusan masa yang baik untuk mengelakkan kelewatan dan kekacauan dalam melaksanakan program itu. Seterusnya, saya teruskan dengan tindakan kami sebagai AJK Kertas Cadangan selepas pelaksanaan forum. Jadi yang pertama adalah kami telah melakukan evaluasi, menganalisis kejayaan forum dan juga kertas cadangan. Dan pemeriksaan gerak kerja ataupun evaluasi ini dilakukan setelah selesai segala tugasan ataupun setelah selesai forum itu. Jadi yang pertama, kelebihan bagi tindakan ini adalah yang pertama pemantauan prestasi, iaitu evaluasi. Bila kita melakukan evaluasi ini, ia membolehkan kita mencari kelebihan dan untuk mencapai matlamat forum yang kami telah laksanakan. Yang kedua adalah untuk perbaikan kualiti, iaitu untuk mendedahkan apa kelemahan dalam cadangan ataupun sepanjang forum itu dalam cadangan dan memberikan peluang untuk penambahbaikan yang diperlukan. Dan ini adalah penting untuk program-program yang akan datang. Seterusnya adalah bila kita melakukan evaluasi, kita dapat lihat kelemahan dia. Jadi selepas kita dapat lihat kelemahan tu, kita dapat berbincang dalam mencari cadangan untuk menambahbaikkan kelemahan tersebut. Dan selepas itu kita mendapatkan kata sepakat dalam cadangan penambahbaikan. Contohnya kami telah pun mendapat dalam anggaran perbelanjaan kami sebenarnya terdapat lebihan wang untuk kutipan setiap seorang sebanyak RM1 lebih, tak silap saya. Jadi kami telah berbincang dan bersetuju untuk mendermakan wang lebihan tersebut kepada surau untuk program-program yang akan datang. Jadi itu adalah salah satu kelebihan
bila kita melakukan evaluasi selepas forum. Jadi kelemahan yang kami dapat kesan adalah tekanan masa, iaitu tekanan masa yang menyebabkan evaluasi itu tidak dilakukan dengan teliti. Contohnya, kami tidak melakukan evaluasi ini sejurus selepas forum itu tamat. Tapi kami melakukannya beberapa hari selepas ia tamat. Jadi evaluasi yang dilakukan tidak berapa teliti kerana mungkin kami terlupa sedikit sebanyak apa yang boleh kami perbaiki. Jadi penambahbaikan yang boleh dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi sejurus selepas program bagi memastikan semua pihak dapat reflect apa yang diorang boleh, apa yang kami semua boleh ubah atau boleh perbaiki sepanjang forum itu. Dan selain itu, menggalakkan penilai atau peserta untuk memberikan maklum balas secara bertulis, kerana maklum balas jenis bertulis ini lebih mudah untuk kita kesan dan simpan, yang juga boleh digunakan dalam penilaian yang lebih lanjut. Seterusnya adalah tindakan lanjut bagi cadangan yang dibuat. Jadi kelebihan tindakan ini adalah untuk menghasilkan perubahan yang positif dalam sesuatu organisasi. Jadi bila kita melakukan evaluasi dan juga mengambil tindakan daripada cadangan yang dibuat, kita dapat menghasilkan perubahan yang positif dalam sesuatu organisasi. Contohnya kita sebagai siswa guru, mungkin kami akan ada program lain yang kami perlu laksanakan. Jadi mungkin kami boleh mengambil iktibar daripada apa program yang kami lakukan sebelum itu dan melaksanakan dengan lebih baik pada program yang seterusnya. Jadi ini boleh membawa kepada peningkatan prestasi atau keberkesanan sesuatu program itu. Kelemahannya pula adalah ketidakpastian sama ada tindakan lanjut yang kami akan lakukan itu, yang dijangkakan itu, ataupun sejauh mana ia berkesan. Namun pepatah Arab ada mengatakan man jada wa jada, iaitu sama dengan pepatah Melayu yang membawa maksud setiap usaha yang dilakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dalam erti kata lain, walaupun kita tidak pasti sejauh mana ianya akan berkesan, kita mestilah tidak berputus asa melakukan penambahbaikan tu sehingga kita memperoleh hasil yang terbaik. Jadi untuk penambahbaikan bagi kelemahan tadi ialah untuk melakukan analisis atau penyelidikan tambahan bagi memahami lebih mendalam tentang impak cadangan dan cara-cara untuk meningkatkannya. Akhir sekali, ingatlah bahawa persediaan yang baik sebelum, semasa dan selepas sesuatu program itu adalah kunci untuk menjayakan sesuatu program. Jadi sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami sebagai AJK Kertas Cadangan. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi.